Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas keizinannya dapat kita menyambung lagi kuliah pada malam Rabu, iaitu berkenaan dengan perkongsian untuk kita mendapatkan bagaimana untuk kita betul-betul menjiwai kitab Al-Quran, kitab yang menjadi panduan kehidupan kita. Kita tidak mahu menjadikan Al-Quran ini hanya sekadar bacaan yang selalu kita baca dalam solat semata-mata. Kita tak nak menjadikan Al-Quran ini hanya bacaan yang kita laungkan di masa majlis tilawah Al-Quran semata-mata. Tapi kita nak lebih daripada itu. Kita nak menjadikan Al-Quran ini satu panduan hidup, satu kitab yang dapat betul-betul kita menjiwai apa yang terkandung dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam kitab yang dinamai dengan Al-Quran ini. Alhamdulillah, 4 minggu yang lepas dapat saya kongsikan sedikit demi sedikit berkenaan apa yang terkandung dalam buku yang dinamakan Kunci untuk Menjiwai Kalam Tuhan. InsyaAllah pada malam ini kita sambung semula berkenaan dengan apa yang dinamakan mukjizat Al-Quran. Bila kita nak mengenali Al-Quran, sudah tentu kita biasa dengar Al-Quran itu merupakan mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, Al-Quran itu juga mempunyai mukjizat-mukjizat yang tertentu. Dari sudut yang bagaimana, insya-Allah malam ni kita akan sama-sama ulang kaji dan sama-sama kita mengambil tahu bagaimana untuk kita memahami apa yang dinamakan dengan mukjizat Al-Quran. Alhamdulillah, hari ini sempena dengan 9 Muharram dan esok kebetulan 10 Muharram dapat kita berpuasa meraihkan hari Tasu'a dan juga hari Ashura. Jadi kita biasa kecil-kecil dulu bila tiba waktu yang sebegini, sebelum daripada tempoh pandemik COVID-19 ini, kebiasaannya kita akan dapatlah merasai bubur Ashura. Itu merupakan satu adat yang kebiasaan berlaku di Malaysia. Cuma kefahaman yang mungkin perlu kita perbetulkan adalah bubur Ashura itu tidaklah dianjurkan dalam agama. Jadi merupakan satu adat yang mana kebiasaannya di bumi Malaysia ini memang kita menganjurkan aktiviti-aktiviti yang sedemikian. Tak menjadi masalah, cuma jangan kita berpegang bubur Ashura itu merupakan satu kewajipan. Kerana setiap tahun masih tetap berlaku lagi pertelingkahan, perselisihan berkenaan dengan perkara-perkara adat yang sebegini. Baik, Imam Ibn Qayyim mengatakan kaedah kita nak meraihkan 9 Muharram, 10 Muharram ini ada tingkatan puasanya. Yang dianjurkan adalah kita berpuasa puasa sunat. Jadi saya pun baru selesai berbuka puasa tadi. Jadi memang menjadi satu cabaran juga hari ini, ya, sebab kebetulan pula hari ini hujan sepanjang masa. Dalam keadaan berpuasa ini, jadi nak kejar masa untuk buka puasa, kemudian nak bersama dengan pelajar-pelajar semua. Baik, bila kita sebut tentang hujan ni pun, ya, dalam Al-Quran memang ada diceritakan berkenaan dengan hujan. Ya. Hujan juga boleh menjadi satu contoh bagaimana untuk kita melihat mukjizat yang terdapat dalam Al-Quran.
Baik, hari ni memang hujan lah sepanjang masa daripada pagi sampailah ke petang. Dan kalau sempat saya tengok tadi ada berita yang mengatakan di Pulau Pinang berlaku banjir. Jadi kita doakanlah mudah-mudahan di mana tempat yang berlaku banjir itu mudah-mudahan dipermudahkan semuanya lah. Baik, bila kita lihat perkataan hujan dalam Al-Quran ini juga banyak disebutlah. Ya. Dan perkataan hujan ini juga dia ada dua keadaan. Dua keadaan hujan yang disebut dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bila menceritakan berkenaan dengan hujan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah matar. Ya. Wa amtarna alaihim matara. Wa amtarna alaihim matara. Itu matar, iaitu hujan. Matar ini jangan kita sebut panjang pula. Kalau kita sebut matar, panjang sikit tu dah jadi airport, lapangan terbang. Ya. Hujan dalam bahasa Arab kita sebut matar lah. Matar. Baik, matar dalam Al-Quran ini, kalau diperhatikan kalimah itu adalah merupakan keadaan hujan yang kurang baik. Hujan yang kurang baik. Manakala keadaan hujan selain daripada matar ini adalah disebutkan dalam Al-Quran, وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Allah Subhanahu Wa Taala sebut anzala minas sama'i ma'a. Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang menurunkan daripada langit itu air. Ya. Disebut tentang hujan, disebut tentang matar dan disebut juga tentang anzalna minas sama'i ma'a. Diturunkan daripada langit itu hujan. Jadi daripada kisah penceritaan keadaan dua matar dan juga anzalna minas sama' ini juga kita dapat fahami bahawasanya hujan ini dia turun tu dalam dua keadaan. Ya. Quran menceritakan berkenaan dengan hujan ini bukan semata-mata untuk kita lihat sahaja keadaan hujan tu. Ya. Tetapi untuk kita betul-betul faham ada hujan yang turun untuk bencana kepada sesuatu kaum. Sebagai contoh, hujan yang turun kepada kaum Nabi Nuh yang akhirnya menyebabkan satu banjir yang besar. Ya. Tetapi dalam sudut yang lain, dalam pandangan yang lain mengatakan anzalna minas sama ini adalah air yang turun daripada langit, iaitu merupakan hujan yang baik keadaannya. Hujan yang turun untuk memberikan minuman, hujan yang turun untuk memberikan penghidupan, ya, tumbuh-tumbuhan memerlukan kepada air hujan untuk tumbuh hidup. Jadi ada dua keadaan. Bila kita tengok hujan ni pun dalam Al-Quran, kalau kita betul-betul menghayati Al-Quran, kita akan dapat faham bahawasanya bukanlah sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan hujan di dalam Al-Quran. Terlihat bagaimana hujan yang turun kepada kaum Nabi Nuh yang akhirnya menghancurkan seluruh kaum tersebut. Itu yang merupakan hujan yang tak baiklah kita sebut. Ya. Manakala hujan yang baik biasa kita sebutlah, tadi ada komen saya nampak, hujan rahmat. Ya. Biasa bahasa yang kita guna adalah hujan rahmat lah, hujan yang membawa kebaikan. Ya. Sama ada membawa syarat, membawa syajarun fihi tusimun. Ya. Untuk menggunakan air itu sebagai sumber minuman dan juga sumber kepada penghidupan dan juga binatang ternakan. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul hebatnya bahasa Al-Quran ini, bila hujan yang kurang baik digunakan matar. Jadi hujan yang baik digunakan satu anugerah yang Allah turunkan daripada langit, iaitu anzalna minas sama'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Ya. Jadi ada dua sudut pandang hujan dalam Al-Quran. Ini sebagai permulaan untuk kita melihat Al-Quran ini bukan semata-mata kita hanya nak melihat teksnya sahaja, bukan nak baca maknanya sahaja, tetapi lebih daripada itu lagi, kita betul-betul nak menghayati apa yang terkandung di sebalik daripada teks-teks Al-Quran. Baik, Nabi SAW juga mengajarkan kita lah, ya, bila kita berdepan dengan hujan ini, sudah tentu kita biasa dengarlah ya, doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah. Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ya, hujan yang turun ini adalah hujan yang baik bagi kami.
Jangan tengok je bila tengok hujan, seronok tengok hujan kan. Jadi ada anjuran yang amalan yang boleh kita lakukan, iaitu kita berdoa di saat hujan turun. Mudah-mudahan hujan yang turun pada hari ini membawa kebaikan lah kepada kita semua. Kerana kita fahamlah keadaan Malaysia pada hari ini, kita pun sedang menanti-nantikan siapakah Perdana Menteri kita yang menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi dalam keadaan begini, mudah-mudahan 2-3 hari ini bila hujan turun, mudah-mudahan perubahan atau pertukaran yang berlaku ini membawa kehidupan rakyat Malaysia ini ke arah yang lebih baiklah. Jangan kita tukar lagi sampai ke sudah kita tak jumpa jalan penyelesaian, terutamanya berkenaan dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Bersamalah kita berdoa, mudah-mudahan peralihan pertukaran kerajaan ataupun sebagainya, krisis yang berlaku, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada negara Malaysia ini. Baik, dalam kita menantikan juga pertukaran Perdana Menteri ini, ada lagi satu keadaan ataupun lagi satu kita sebut suasana yang perlu kita ambil perhatian, yang perlu kita berjaga-jagalah, iaitu dalam kitab hadis akhir zaman ada dinyatakan berkenaan dengan satu golongan yang dinamakan Ruwaibidah. Baik, dalam menafsirkan berkenaan dengan golongan Ruwaibidah ini, para ulama menyatakan, dalam Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad mengatakan orang ataupun golongan Ruwaibidah ini adalah orang bodoh yang bercakap tentang perkara umum. Manakala kalau kita lihat lagi ulama-ulama yang lain menyatakan Rabidah ini adalah seseorang yang lemah dan tenggelam dalam hal-hal keduniaan tetapi sentiasa menginginkannya. Dalam Syarah Mushkil Al-Athar mengatakan Ruwaibidah ini adalah orang yang fasik yang bercakap tentang perkara-perkara umum. Manakala Imam Syatibi mengatakan Ruwaibidah orang yang bodoh dan keji bercakap berkenaan dengan perkara umum, sedangkan dia bukan ahli dalam perkara tersebut tetapi masih lagi ingin bercakap. Baik, bila saya baca berkenaan dengan hadis Ruwaibidah ini, kemudian bila kita melihat dengan keadaan semasa yang berlaku, perlu kita mengambil langkah berhati-hatilah supaya bila kita menghadapi keadaan hari yang sebegini keadaannya, jangan kita termasuk dalam golongan yang diisytiharkan dengan nama Ruwaibidah. Ya, kita faham. Mungkin kita dari sudut pembacaan, dari sudut kefahaman berkenaan dengan isu-isu semasa ni, kita mungkin ada satu kefahaman yang baiklah. Tetapi jangan bermudah-mudahlah untuk kita menyebarkan apa-apa sahaja fakta berkenaan dengan isu yang belum ada kepastiannya. Sebab kita takut berkemungkinan maklumat yang kita sebarluaskan itu mungkin kurang tepat dan sebagainya, yang akhirnya akan merosakkan lagi, yang akan punah lagi keadaan yang dah memang sedia ada ini menjadi keadaan yang lebih tidak terkawal. Jadi sebab itu bila dalam keadaan yang sebegini, sudah tentu kita perlu kembali kepada rujukan, iaitu daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruwaibidah ini juga dalam bahasa media sosialnya kita boleh sebut netizen yang suka nak memberikan semua pandangan-pandangan. Kita faham dalam dunia yang penuh kebebasan ini, tak kira lah dewasa ke, sebagai seorang pelajar ke, sudah tentu kita ada kemampuan, kita ada kebebasan untuk melaksanakan atau memberikan pandangan berkenaan dengan apa sahaja isu yang berada di media sosial. Tetapi perlu kita ingat, jangan sampai kita menjadi orang yang tergolong dalam golongan Ruwaibidah, iaitu orang yang belum betul-betul faham berkenaan dengan apa yang sedang berlaku tetapi sibuk nak bercakap, sibuk nak memberikan pandangan. Jadi kita jadilah seorang pembaca yang lebih berhati-hati. Sebab kita melihat
berlaku. Kalau tengok di media sosial ini sudah menjadi satu dunia yang tidak terkawal lagi. Jadi kita risau, ya. Kita yang mungkin belum lagi terlibat, ya, tetapi ambillah langkah berhati-hati dengan kita mengingati bahawasanya memang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir zaman ini akan muncul satu golongan yang dinamakan golongan Rawaibidah. Kita di UiTM ni agak beruntung juga bila berlaku krisis perlembagaan, krisis pertukaran kerajaan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan yang di-Pertuan Agong. Kita ada pakar rujuk kita. Kita ada Profesor Dr. Syamrul Hayu. Saya ingat pelajar-pelajar UiTM perlu kenal lah. Ya. Kalau tak kenal ni rugilah. Ya. Ini merupakan tokoh yang boleh kita jadikan rujukan lah dalam tempoh yang sebegini. Dia pun rajin muncul di kaca TV, di mana-mana media. Jadi kalau kita perhatikan sumber maklumat yang sahih kita boleh jelas daripada penerangan-penerangan daripada Profesor Dr. Syamrul Hayu ni lah. Saya ingat YDP pun pernah juga, ya, YDP, MVP juga pernah interaksi lah dengan Profesor ini. Jadi pelajar-pelajar UiTM sebenarnya perlu mengambil iktibar dan juga perlu mengambil rujukan dan panduan daripada tokoh ini. Ya, sebenarnya dia boleh dijadikan panduan lah sebagai seorang pelajar, mahasiswa yang di masa akan datang akan berdepan juga dengan situasi kepimpinan negara dan sebagainya. Jadi perlu kepada persediaan yang tepat dan juga ilmu yang betul lah. Jadi suasana yang berlaku pada hari ini, kita risau dia akan berulang lagi di masa akan datang. Jadi sebab itulah suka juga untuk saya berpesan kepada semua pelajar, fahamilah ya apa yang berlaku dan jangan mudah untuk kita melabel sana sini dan sebagainya. Okey. Baik, balik kepada berkenaan dengan mukjizat Al-Quran yang ingin kita bahaskan pada malam ini. Baik, tadi kita bagi contoh berkenaan dengan Al-Quran, isi kandungannya. Kemudian kita nak lihat juga isu yang selalu berlaku lah dalam masyarakat Melayu ni adalah berkenaan dengan persepsi akhir zaman ini Al-Quran ini akan hilang tulisannya. Ya. Jadi, ialah ada keadaan di mana saya dah bersemangat dah ya, nak membaca Al-Quran. Ya, saya nak berubah, nak mengaji Quran, saya nak belajar Al-Quran. Kemudian saya terbaca pula berkenaan dengan bukan nak kata persepsi ataupun momokan. Saya ingat daripada zaman saya kecil lagi, momokan ni selalu berlaku lah, selalu ada. Iaitu di mana tulisan Al-Quran itu dikatakan akan hilang, akan diangkat. Kalau kita perhatikan, di Malaysia juga berlaku. Ya. Ada di mana mushaf-mushaf Al-Quran ini ada kehilangan dia punya teks Quran itu. Ya. Page sebelahnya ada ayat, page sebelahnya kosong, hanya kertas kosong sahaja. Hingga ditularkanlah, ya. Disebarkan di WhatsApp, disebarkan di Facebook. Jadi menjadi keraguan kepada masyarakat. Benar ke dah akhir zaman ni? Ya. Baru je dapat semangat mengaji Quran ni. Ya. Tahu-tahu dah hilang pula ya, ayat Quran. Ya. Dah nak diangkat dah Al-Quran ni. Ya. Sempat ke lagi nak belajar Al-Quran. Baik, bila berdepan dengan keadaan yang macam ni, ya, jangan kita hanya menerima bulat-bulat lah. Ya. Adakah inilah saatnya ya, Al-Quran itu akan diangkat semula ke langit? Ya, betul. Ya. Berdasarkan daripada hadis dan juga pandangan-pandangan daripada para ulama, memang di akhir zaman ataupun sebelum daripada kiamat nanti Al-Quran ini akan diangkat semula. Ya. Tetapi bukanlah dalam suasana yang seperti yang kita zahirkan inilah. Ya. Bukannya tiba-tiba dalam mushaf hilang semuka dua, kita kata Al-Quran itu telah diangkat. Dan yang dikatakan diangkat Al-Quran itu adalah dimatikan para hafiz. Ya. Para penghafaz Quran semakin berkurangan. Ya. Kemudian para ulama yang boleh betul-betul membimbing berkenaan dengan ilmu berkaitan Al-Quran dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi sedikit demi sedikit hafalan Al-Quran hilang. Sedikit demi sedikit orang yang betul-betul mahir dengan Al-Quran ni sudah mula diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risaukan. Ini yang kita perlu takutkan. Bukan kita duk risau kan. Kadang-kadang mushaf ini bila berlaku kehilangan ayat dalam mushaf ini, pihak berkuasa pun menyiasatlah bila mencari bagaimana untuk memastikan perkara ini betul ataupun tidak. Bila siasatan itu dibuat, Al-Quran ini bukannya hilang disebabkan diangkat atau sebagainya. Ia lebih kepada mungkin berlakunya salah cetak kepada mushaf Al-Quran itu. Mungkin kualiti ataupun kertas yang digunakan untuk mencetak mushaf itu adalah jenis kualiti yang tidak berapa bagus. Ataupun semakan terhadap mushaf Quran ini juga tak dilakukan dengan betul. Ataupun waktu pencetakan itu dibuat, mungkin terlangkau muka surat dan sebagainya. Ataupun dakwat yang digunakan untuk mencetak mushaf itu, mungkin lama-kelamaan dia boleh terhakis. Jadi ini antara semakan yang telah dibuat oleh pihak berkuasa lah berkaitan dengan isu ini. Jadi jangan kita bermudah-mudah untuk kita menyebarluaskan lagi berkenaan dengan hilangnya ayat Al-Quran yang berada di mushaf Al-Quran. Sebab banyak mesej-mesej rantaian mesej ini yang berlegar di WhatsApp dan sebagainya. Jadi perlu kita faham, apa yang kita nak risaukan adalah hilangnya Al-Quran itu daripada kehidupan seharian kita. Hilangnya Al-Quran itu daripada remaja Muslim. Hilangnya Al-Quran itu daripada umat Islam yang telah meninggalkan apa yang dianjurkan oleh Al-Quran. Kita takut bila kita dengar rintihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran. Qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Golongan mahjura iaitu golongan yang meminggirkan Al-Quran. Jadi itu yang perlu kita takutkan. Bukan kita hanya nak fokus dekat negeri mana wujudnya mushaf yang kehilangan ayat Quran. Dekat masjid mana kita boleh jumpa mushaf yang dah terhakis teks Qurannya. Tapi yang lebih fokus pada itu adalah kita takut anak muda ataupun generasi yang di masa akan datang ini hilang pedoman Al-Quran dalam diri mereka. Jadi perlu kita faham betul-betul berkenaan dengan isu ini supaya ianya tak berulang lagi di masa akan datang. Ini juga berlaku dalam keluarga saya lah. Dia tanya, ada salah seorang keluarga juga forwardkan mesej tersebut dalam keadaan risau kan, betul ke ini kan, dah nak kiamat kat kita ni kan. Jadi jenuhlah nak terangkan balik, nak fahamkan balik bukan itu yang menjadi fokus utama kita, tetapi yang lebih kita nak berfokus adalah kefahaman terhadap Al-Quran itu supaya tak terputus. Rasanya dalam keadaan COVID-19 ini juga menjejaskan juga dari segi pembelajaran Al-Quran yang kita sebutkan talaqi musyafahah. Yang kita faham pembelajaran Al-Quran ini tak dilaksanakan selain daripada perlunya anak murid ini untuk berdepan dengan gurunya. Kita faham adalah di atas talian dan sebagainya. Tetapi pembelajaran Al-Quran yang betul-betul lebih mengukuhkan adalah perlu kepada talaqi musyafahah ini. Jadi insya-Allah kita doakanlah mudah-mudahan COVID-19 ini selesai dan pembelajaran Al-Quran itu dapat kita kembalikan seperti sedia kala. Baik. Kenapa saya bawakan isu ini? Sebab ianya adalah isu yang selalu diulang-ulang lah. Kadang-kadang selalu dapat soalan-soalan ni yang sebegini. Jadi kita kena faham bukan itulah fokus yang kita nak berikan, tetapi kita nak berikan fokus adalah Al-Quran di akhir zaman ini menjadi satu cabaran adalah bagaimana kita nak mengaplikasikan semula apa yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Bahkan kita sendiri pun yang hari-hari baca Quran, saya yang baca Quran, tengok Quran, baca makna Quran, tetapi bila nak mengamalkan apa yang terkandung dalam Al-Quran itu sudah tentu ada
part-part yang belum lagi kita dapat laksanakan sepenuhnya. Baik, bila kita lihat kepada mukjizat Al-Quran, tadi saya sebut berkenaan dengan air hujan lah, salah satu contoh. Baik, contoh-contoh yang lain ada juga berkenaan dengan apa yang saya kongsikan pada minggu yang sudah, ya, berkenaan dengan cahaya, ya. Cahaya yang ada pada bulan dan juga cahaya yang ada pada matahari adalah dua cahaya yang berbeza lah, ya. Cahaya yang berada di bulan ini adalah satu cahaya yang disebut nur, ataupun cahaya nur ini adalah cahaya yang datang daripada objek yang lain, dan yang ada pada bulan itu yang dinamakan nur. Jadi bulan ini mendapatkan cahaya daripada matahari lah. Dan tambahan juga, kan, bila sebut tentang nur ini adalah satu cahaya yang cantik, satu cahaya yang indah yang kita nak tengok. Jadi bila tengok bulan malam-malam, kan, bila dapat tengok bulan tu, kita dapat tengok dalam keadaan yang seronok dan indah dan cantik. Jadi dia ataupun cahaya yang ada pada matahari ini dalam keadaan yang terik, ya. Dia ada cahaya, dia mengeluarkan cahaya, dia ada haba, dia ada unsur haba dan sebagainya. Tetapi dia ini juga adalah satu cahaya yang kita dapat nak menghayati kecantikan cahaya itulah. Kita nak tengok cahaya matahari memang tak boleh lah, sakit mata dan sebagainya. Jadi ada beza bila Quran menyebut tentang dia dan juga nur ini. Bahkan bila kita lihat lagi bulan ini, dia boleh pergi ke tahap yang lebih indah lagi. Dia tak sebut nur dah, dia sebut badr. Bila kita selawat tala'al badru alaina, bila kita sebut berkenaan dengan bulan purnama ini, bila bulan tu jadi penuh cahayanya, jadi lebih indah lagi daripada nur itu, kita sebut pula badr. Jadi kita memang indahnya bahasa-bahasa yang ada ini memberikan sudut pandang yang berbeza bila kita lihat berkenaan dengan bahasa-bahasa yang ada pada Al-Quran. Contoh-contoh yang dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Selain itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan juga tanda besar kiamat kita boleh tengok dalam Al-Quran. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa jumi'asy syamsu wal qamar." Dalam surah Kiamah berkaitan dengan hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan akan dihimpunkan matahari dan juga bulan ini. Matahari dan bulan akan berhampiran, ya, sebagai satu tanda kiamat sudah pun hampir. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh-contoh dalam Al-Quran yang betul-betul memberikan pengajaran kepada kita. Selama ini kita melihat bulan dan juga matahari itu kedudukannya jauh. Bila belajar sains pun kedudukannya sangatlah jauh, ya. Jadi bagaimana Al-Quran yang turun 1400 tahun yang lalu boleh memberikan contoh bahawasanya pada hari kiamat nanti bulan dan matahari ini akan wajumi'asy syamsu wal qamar. Contoh yang lain lagi, ya, berkenaan dengan kalimah lah, ya. Kalimah-kalimah Al-Quran ini banyaklah, ya. Dan ada juga, ya, buku telah dibukukan berkenaan dengan jumlah-jumlah kalimah yang ada dalam Al-Quran. Jadi kita boleh baca lah, kita boleh tengok, kita boleh baca. Sangat memberikan keseronokan bila kita membaca fakta-fakta yang berkaitan dengan kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Kita bawa satu lah, tak payah jauh-jauh. Yang kita tengok mukjizat dalam Al-Quran, kita sebut kalimah al-yaum lah, yaum, kalimah hari. Yaumun dalam bentuk mufrad lah, ya, yaum. Ia bermaksud maksud hari lah. Baik, hari dalam Al-Quran ini, al-yaum ataupun yaum ni disebut dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan pengulangannya itu adalah sebanyak 365 kali. Ya. 365 kali. Ataupun kalimah yang lain lah. Ya. Kita boleh tengok juga kalimah jaza dan juga kalimah maghfirah. Ya. Baik, kalimah jaza ini membawa maksud kalimah jaza'an bima kanu ya'malun, iaitu ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia di atas apa yang telah diusahakan. Maghfirah pula adalah keampunan, ya,
maghfirah adalah keampunan. Baik, bila kita membaca Al-Quran dan kita perhatikan dua kalimah ini, kan, yang mana satu yang lebih menjadi harapan kita, kehendak kita, kan? Adakah kita nak mendapatkan ganjaran atas kebaikan-kebaikan yang telah kita laksanakan, ibadah dan sebagainya, ataupun kita mengharapkan betul-betul keampunan, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa nakalnya, bila kita sebut orang yang pilih jazak ini, orang yang pilih untuk dapat ganjaran ni, tentu dia orang yang baik lah, dia tak banyak dosa lah. Tapi orang yang banyak dosa, dia akan sebut, saya perlukan maghfirah lah, saya perlukan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau perhatikan dalam dua kalimah ini, apa yang kita boleh dapat? Baik, kalimah jaza dalam Al-Quran diulang sebanyak 117 kali. Ya. Manakala kalimah maghfirah diulang sebanyak 234. Ya. 117 kali 2, kita akan dapat angkanya adalah 234. Baik, daripada keadaan ini dapat kita gambarkan bahawasanya maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala ini adalah melebihi daripada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazak dari ganjaran ini disebut 117, sedangkan maghfirah ataupun keampunan ini Allah Subhanahu wa taala ulang dalam Al-Quran sebanyak 234. Kita perhatikan dalam ayat Al-Quran berkenaan dengan maghfirah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan, bersungguh-sungguh untuk cepat-cepatlah kamu nak mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana akhirnya dengan keampunan itu kamu akan disediakan syurga di akhirat kelak. Jadi itu yang kita sudut pandang yang perlu kita lihat bila kita membaca Al-Quran. Jangan hanya baca jazaan bima kanu ya'malun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tasmi' aja, baca aja, ya. Baca dalam solat. Tapi kita tak betul-betul faham apa hikmah di sebalik kenapa diulang jazak sebanyak 117 kali. Kenapa maghfirah itu seganda lagi lebih ulangannya berbanding daripada jazak. Kalimah yang lain lah yang mudah dalam biasa kita sebut fa inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya di sebalik kesusahan itu sudah tentu ada kemudahan. Di sebalik kesusahan ada kemudahan. Baik, kalimah usr ataupun kesusahan ini diulang dalam Al-Quran sebanyak 12 kali, ya. Sedangkan kalimah yusra ataupun kalimah yusr, kemudahan, di sebalik kesusahan ada kemudahan. Jadi kalimah yusr ini diulang sebanyak 36 kali. Kalimah kesusahan diulang 12 kali. Kalimah mudah ada kemudahan selepas daripada kesusahan sebanyak 36 kali. Jadi kalau kita perhatikan hikmahnya adalah kemudahan ini 3 kali ganda Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-Nya berbanding kesusahan. Jadi memberikan keyakinan kepada kita bahawasanya apa sahaja kesusahan yang kita hadapi sudah tentu pada akhirnya kita akan mendapat kesenangan dan juga kemudahan. Pelajar-pelajar semualah, ya. Dah susah dah satu semester ni, dah susah payah dan sebagainya. Akhirnya muncullah waktu kesenangan, iaitu waktu cuti semester ni. Sudah balik rumah, dah boleh lunjur kaki, dah boleh rehat, ya, dalam keadaan yang bermudah-mudah dan juga bersenang benar. Susah dulu, ya, belajar satu semester apa semua, selesai exam dan sebagainya, kemudian ada kemudahan. Baik, selain daripada kalimah, kita boleh tengok juga, ya, buah-buah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lawanun mutaghayyirah", ya, menceritakan berkenaan dengan perbezaan buah-buahan ni. Buah-buahan ni dia ada color yang berbeza. Mana ada sama apple color apa? Apple pun ada dua color. Buah, keadaan buah tu juga, ya, suhunya bagaimana, buah ni boleh hidup dekat mana, begitu buah harum manis.
buah mangga harum manis ni, cubalah bawa tanam kat Seri Skandar ke Tapah ke. Kalau boleh berjaya kita tabik lah. Ya. Ikutlah ada pelajar Seri Skandar atau pelajar Tapah. Ambil benih harum manis di Perlis, bawa balik ke Seri Skandar juga Tapah, tanam. Kalau boleh hidup, memang orang akan tabik lah. Sebab yang harum manis ni, bila dia Perlis ni, dia ada satu suhu dia, kepanasan dia. Bahkan diceritakan juga harum manis ni, pihak Thailand atau Persatuan Thailand ni juga cuba untuk menanam kenaan dengan harum manis Perlis inilah. Dia ambil benih. Tapi walaupun dengan teknologi yang ada di negara Thailand itu, mereka tak berjaya juga nak menanam harum manis sebagaimana harum manis yang ada di Perlis. Sebab tu harga dia mahal. Kalau nak dapat harum manis Perlis ni jenuh. Ya. Sekilo dekat RM50, RM60. Ya. Dia ada value dia yang tersendiri. Begitu juga diceritakan juga oleh sahabat saya berkenaan dengan tomato ni. Bila pergi ke Belanda, dia pergi melancong ke Belanda, dia dapat lihat tomato ni ada banyak jenis rupanya. Tomato ni pun ada lebih kurang 70 jenis katanya. Banyaknya, kayanya buah-buahan yang ada di atas muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan dalam ayatnya alwanun mutaghayyirah. Jadi buah-buahan ni ada perbezaan color, perbezaan jenis dan sebagainya. Ya. Jadi ini contoh-contoh kecil lah yang berkaitan dengan bagaimana kita nak melihat Al-Quran ini sebagai suatu mukjizat. Jadi kalau kita tengok Quran ni sekadar iqra, kita hanya tengok Quran ni sekadar muqaddam waktu kita masih kecil. Jadi kita akan merasakan ia hanyalah sebuah kitab yang perlu dibaca dan kita mendapat pahala daripada bacaan itu. Kita akan hanya melihat Al-Quran ini hanya akan dibaca, bagi contoh surah Yasin akan dibaca pada sekian-sekian waktu. Dalam bila diuji dengan COVID-19, kita buat bacaan surah Yasin. Dia dapat ujian sekian-sekian kita akan baca surah Yasin. Bila berdepan dengan situasi final exam, kita buat bacaan surah Yasin. Ya, itu satu sudut pandang yang fahamlah kita bergantung dengan Al-Quran. Kita mohon pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab Al-Quran. Tapi kita tak nak terhenti setakat itu sahaja. Kita nak melihat Al-Quran yang lebih daripada hal tersebut. Jadi kita nak masuk pada berkenaan dengan mukjizat Al-Quran dari sudut penurunannya. Ya. Penurunan Al-Quran ini ada juga terselitnya berkenaan dengan mukjizat-mukjizat yang perlu kita teliti, yang perlu kita fahami. Selain itu juga kita nak jentuh juga berkenaan dengan mukjizat Al-Quran berkenaan dengan isi kandungannya yang lebih luas. Kita nak lihat ayat-ayat yang lebih luas berkaitan dengan isi kandungan Al-Quran. Kita juga nak lihat mukjizat Al-Quran dari sudut pengumpulan. Jadi insya-Allah mukjizat Al-Quran dari sudut penurunan ini tak samalah ya macam penurunan Perdana Menteri ni. Perdana Menteri ni senang je, dia hantar surat tak jawatan dan sebagainya. Tetapi penurunan Al-Quran ini kita kena pergi satu persatu peristiwa yang berlaku di saat penurunan Al-Quran. Barulah kita faham jerih payahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nak menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Insya-Allah 3 bab ini saya akan kongsikan pada minggu hadapan, iaitu penurunan Al-Quran dari sudut mukjizat penurunannya, mukjizat pengisiannya dan juga mukjizat berkaitan dengan apa yang dimaksudkan yang lebih luas daripada apa yang dapat kita kongsikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya akan cuba jelaskan lebih detail berkenaan dengan mukjizat-mukjizat Quran. Jadi cukup sekadar itu untuk pada malam ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan ini sama-samalah kita faham, sama-samalah kita belajar, sama-samalah kita amalkan. Jadi mudah-mudahan saya mengajak kita semua yang ada pada malam ini, jadikan Al-Quran ini sebagai gadget kita. Ya, jangan kita jadikan Al-Quran ini sesuatu yang kita kesampingkan. Bandingkanlah ya, tangan kita ini memegang Al-Quran, berapa lama kita pegang Quran berbanding kita pegang gadget handphone kita lah. Ya. Jadi kita faham
dalam dunia yang ada pada hari ini, macam saya pun kita bekerja lah. Kita bekerja pula memang perlukan kepada telefon bimbit. Tetapi jangan kita mengabaikan supaya tangan ini langsung tak pernah pegang mushaf Al-Quran. Sama-samalah kita muhasabah. Kembalikanlah semula nilai-nilai Al-Quran dalam jiwa kita. Mudah-mudahan kita menjadi ashabul Quran ataupun golongan yang mendapat syafaat Al-Quran di hari akhirat kelak. Itu sahaja untuk sekadar minggu ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.